Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsi tentang bagaimana saya selaku penyelaras PBD di sekolah saya melaksanakan penjaminan kualiti. Apakah prosedur-prosedur yang saya ambil? Kalau lihat dalam buku panduan penjaminan kualiti, seperti yang saya paparkan sekarang pada skrin, buku ini saya dapati di internet, dikeluarkan pada 2014 oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Namun begitu, dalam buku ini tidak ditunjukkan dengan jelas bila seharusnya borang-borang yang perlu diisi oleh penyelaras ataupun pihak berwajib di sekolah digunakan. Yang kita tahu kita kena buat penjaminan kualiti, tetapi bila hendak dilakukan berserta dengan pengisian borang-borang berkaitan. Baik, terdapat 4 item penting dalam panduan dalam penjaminan kualiti yang perlu dilaksanakan, iaitu pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan. Baik, 4 item ini menentukan kesahan dan kebolehpercayaan skor yang diberi. Skor tu apa? Tahap penguasaan yang kita beri kepada murid berdasarkan pentaksiran bilik darjah yang kita lakukan. Baik, saya pergi satu-satu. Okey, kalau lihat di sini dia ada 50 muka surat, tapi saya telah berjaya ringkaskan kepada satu muka surat saja. Baik, kita terus pergi pada pementoran. Pementoran ialah aspek paling penting dan pertama sekali kena buat sebelum kita buat item-item lain. Baik. Dalam buku penjaminan kualiti disebut perlu ada program, tarikh, objektif dan kaedah. Tapi saya tambah dekat sini rekod dokumentasi. Baik. Ini jadual draft yang saya buat untuk saya sampaikan taklimat kepada guru-guru di sekolah saya dalam satu bengkel. Baik, saya namakan bengkel pertama itu sebagai bengkel PBD sepanjang PDPC. Aktiviti apa saya nak nyatakan dekat situ ada 3. Saya nak ajar guru-guru di sekolah saya bagaimana nak tetapkan standard pembelajaran ataupun SP, penyediaan evidence dan penetapan TP. Baik, apa objektifnya untuk penetapan SP ni ataupun standard pembelajaran? Kita nak tetapkan topik yang diajar. Pendek kata ayat mudah ialah nanti bila nak terangkan pada cikgu, cikgu nak ajar apa pada hari tersebut. Contoh saya nak ajar pola nombor 1.6.1. Ni saya main sebut je dia punya standard pembelajaran. Saya pun tak ingat standard pembelajarannya berapa. Baik, dekat mana saya nak tahu pola nombor tu 1.6.1? Boleh tengok dalam buku teks. Ada muka surat tersebut biasanya dalam buku teks tu bawah sekali dia ada tulis SP ni berapa ataupun rujuk pada DSKP. Pola nombor ni jatuh dalam SP berapa. Contohlah saya bagi 1.6.1. Baik, nak rekodkan dekat mana semua tu? Rekodkan dalam RPH kita. Baik, kemudian bila dah ada topik, kita pun ajar murid kita. Murid kita pun kata, cikgu ada latihan tak? Ada. Okey, kita pun suruh murid kita buat latihan. Maksudnya kita dah sediakan evidence. Sebagai jadi bahan bukti lah. Okey. Sebelum murid buat latihan tersebut, kita minta murid catatkan standard pembelajaran pada latihan yang kita minta mereka buat. Biasa kita suruh murid buat hari, tarikh, tajuk kan. Tambah satu lagi, SP. Kenapa? Sebab senang nanti bila nak rujuk, kod-kod lah kita terlepas pandang, terlupa nak ajar topik tertentu ataupun standard pembelajaran tertentu, kita boleh tengok, oh cikgu dah ajar lah 1.6.1, mudah kan? Baik. Nak rekodkan kat mana semua tu? Murid dah buat ke apa? Dah hantar ke apa? Hantar dekat rekod saya makan. Rekod saya makan ni bagaimana? Ada orang yang, ada cikgu yang suka buat rekod transit proper. Contoh satu kelas tu ada senarai nama 1.31, 1.61, 1.71, capai ke tidak berapa dapat semua. Ada cikgu yang macam tu. Ada cikgu yang malas nak buat macam tu, nak buat ringkas je. Hari ni 3 hari bulan Ahmad Ali Chong berjaya dapat TP1 contoh. Catatlah dekat mana-mana, memudahkan cikgu dan cikgu saja tahu. Okey. Sorry, saya batuk. Okey, seterusnya ialah penetapan TP. Bagaimana nak tetapkan TP? Murid tu dapat TP1 ke TP2 ke TP3? Rujuk di SKP. Dalam di SKP, biasanya dia ada TP1 kriterianya apa? Contoh mungkinlah saya bagi random lah TP1 tahu. TP3 boleh menerangkan, TP6 boleh mengaplikasi. Jadi contoh kalau cikgu bagi soalan berbentuk aplikasi, murid dapat jawab takkan dapat TP1 kan? Contohlah Jadi boleh rujuk di SKP lah. Okay.
Kita boleh rekodkan dalam rekod transit atau macam makan ataupun boleh beri dalam bentuk skor TP berapa tulis kat situ Okey. Ulasan hasil kerja murid ni contohlah tahniah syabas kita beri untuk murid yang dapat TP 6 contoh. TP 1 usaha lagi. Terpulanglah pada cikgu bagaimana cikgu nak laksanakan. Jadi jadual ni apa yang saya nak beritahu pada hari tersebut pada cikgu-cikgu, saya nak ajar bagaimana, saya masukkan. Ni kita bimbing cikgu-cikgu lah dalam pementoran Baik, seterusnya selepas pementoran tu orang yang menyampaikan taklimat tersebut perlu serahkan borang penilaian PKM 1 kepada peserta khusus. Okey, borang ni ada dalam setiap borang yang akan saya sebut dalam taklimat ni ada dalam buku penjaminan kualiti tu. Saya akan masukkan linknya untuk cikgu-cikgu muat turun di bawah video nanti dalam deskripsi. Okey, seterusnya bila peserta dah isi apa semua, person in charge orang yang mengenakan taklimat tersebut akan isi laporan. Laporannya apa? Borang PKM 2. Tujuannya apa? Sebagai analisis atau respon kepada borang yang diisi oleh peserta khusus. Okey, itu tadi ialah pementoran Sekarang cikgu-cikgu dah faham macam mana nak tentukan TP, cikgu-cikgu dah tahu nak rujuk kat mana di SKP, kriterianya apa, tahap penguasaan tu macam mana, semua dah tahu. Okey, sekarang ni nak buat pemantauan. Pemantauan ni kena pergi ke kelas ke? Tak perlu sampai tahap macam tu. Okey, macam sekolah saya agihkan tugas ni kepada 3 pihak. Penyelaras PBD, ketua panitia, pentadbir. Jadi setiap orang ni nampak dia punya flow. Kemana pergi dokumen tersebut. Okey, untuk pemantauan dilakukan oleh ketua panitia. Buat mesyuarat panitia. Okey, kita akan cakap pada panitia, saya nak tengok lesson plan cikgu. Okey. Okey, dia pun tunjuk lesson plan dia, ada tak tulis standard pembelajaran, berapa orang dapat TP1, TP2, TP3 dan sebagainya direkodkan dalam tu. Okey, tujuannya apa? Kita nak tengok penggunaan di SKP. Betul ke tidak guna di SKP ni? Dekat situ tulis pola nombor 1.61. Rupa-rupanya mengikut di SKP pola nombor ni 1.37. Contoh, kan tak selari kan. Ataupun pemberian TP. Cikgu bagi ni berapa TP ni? Sepatutnya dapat TP 4 tapi cikgu bagi TP 1. Sebab ada sesetengah item yang perlu dicapai dalam di SKP. Kadang-kadang TP 1 tu tak semestinya menggambarkan lemah tapi dia mungkin pada peringkat aras tahu. Bukan kata TP 1 tu murid yang tak pandai, murid yang lemah, no. Jadi setiap subjek tu dia berbeza. Okey, seterusnya kita nak tengok juga pemantauan ni dari segi pemberian latihan murid. Contoh cikgu kata hari tu cikgu nak uji cikgu ataupun cikgu nak sasarkan murid ni sekurang-kurangnya tahu melengkapkan pola nombor. Tapi cikgu bagi latihan salin nombor. Tak kenalah macam tu. Maksudnya pemberian latihan murid tu mesti selari. Ketua panitia akan isi laporan pemantauan dalam PKP1A, kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada penyelaras PBD, penyelaras akan serahkan kepada pentadbir yang kemudiannya akan mengisi laporan pemantauan PKP2A. Okey, dah berlaku pemantauan, dah selesai. Okey, sekarang kita nak buat penyelarasan. Kenapa ada penyelarasan? Sebab kadang-kadang di antara ahli panitia ada yang berbeza pandangan, ada yang salah faham. Contoh, okey, untuk penyelarasan ni dilakukan oleh ketua panitia bila dalam taklimat. Jadi taklimat ni, kalau perasan ni saya ada letak perkataan taklimat, bermaksud kita boleh jadikan dia sebagai pementoran juga. Masuk dalam jadual. Mungkin kita boleh buat perjumpaan kedua untuk taklimat penyelarasan. Tambah dekat jadual. Okey. Pilih 10 sampel hasil kerja murid yang sudah ahli panitia tanda. Maksudnya cikgu dah tanda, kita minta saya nak 10 sampel hasil kerja murid. Okey. Kenapa kita nak minta sampai 10 sampel hasil kerja murid ni? Kita nak tengok keseragaman. Okey. Dia tak sebut apa kena minta pada setiap kelas ke apa. Sebab setiap sekolah ni saiz muridnya tak sama. Okey. Sorry. Okey. Setiap sekolah saiz muridnya tak sama Jadi bincang dengan pentadbir 10 sampel tu nak pilih daripada kelas mana. Nak pilih ataupun daripada setiap kelas nak pilih berapa orang. Bincang. Tapi dalam
buku penjaminan kualiti tu dia sebut 10 sampel lah. Okey. Kemudian tujuannya apa? Nak pastikan keseragaman perskoran. Baik, contoh katakanlah Cikgu Ahmad dia ngajar tahun 1 matematik. Cikgu Siti ngajar tahun 2 matematik. Cikgu Siti dengan Cikgu Ahmad telah beri perskoran berbeza. Contoh, TP1 Cikgu Ahmad beri kepada murid yang berjaya mengaplikasi. Sedangkan Cikgu Siti bagi TP1 kepada murid yang baru di peringkat awal ataupun tak tahu. Jadi nampak tak sama kan, judgement kedua-dua guru tu tak sama. Jadi kena betul-betul bincang dan buat penjelasan. Cikgu Ahmad, TP1 ni hanya untuk peringkat aras pengetahuan. Bincanglah. Jadi dia pun jelas. Di akhirnya dia sama-sama Cikgu Siti dan Cikgu Ahmad ni buat TP1 untuk aras pengetahuan. Bincang macam mana nak buat. Okay, kemudian isi borang PKS 1A. Siapa yang akan isi? Ketua panitia dan ahli panitia lah. Kemudian ketua panitia akan isi PKS 1B dan PKS 2. Ada borang-borang ni dalam buku penjaminan kualiti. Baik, seterusnya kita pergi pada aspek pengesanan. Aspek paling akhir. Siapa yang akan buat? Pentadbir. Apa tujuan pengesanan ni? Sebab kita nak lihat balik prosedur-prosedur yang ketua panitia dah buat pada ahli-ahli ini, betul ke tidak? Betul tak cara pemilihan TP? Cara penetapan TP? Betul tak penggunaan instrumen atau latihan yang diberi kepada murid sesuai tak? Judgement di antara setiap guru atau ahli panitia sama tak terhadap cara pemberian TP tu? Jadi daripada situ pentadbir kumpulkan borang-borang yang telah diisi oleh ketua panitia, buat review isi borang PKK 1 dan PKK 2. Okey, jadi sebenarnya tak susah untuk buat penjaminan kualiti ni. Okey. Cuma mungkin ada yang tertanya-tanya berapa kali setahun nak kena buat. Okey, macam saya dah bincang dengan pentadbir sekolah saya, kemungkinan kami nak buat 2 kali setahun. Dan seandainya katakanlah ada catch up plan lagi mungkin nak buat 3 kali setahun, terpulanglah. Kenapa saya letakkan nombor 2? Nak buat 2 kali setahun sebab DPK sendiri pun suruh kita hantar skor ataupun isi skor PBD, tahap penguasaan PBD tu 2 kali setahun kan. Bila ada catch up plan tu isi 3 kali setahun contoh. Jadi bincang dengan pentadbir bagaimana nak buat tu. Yang nyata ia tidaklah sesusah yang disangka. Baik, sekian saja taklimat yang disampaikan oleh saya, Nur Syarwani Binti Sulong, penyelaras PBD SK Kampung Baru Muar 2022. Harap membantu.